Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 Setiap daripada kita, termasuklah warga SK Pulau Indah, terkesan dengan penularan wabak COVID-19. Demi menggayakan norma baharu dalam suasana sekolah, banyak langkah sedang diambil untuk mengekang wabak tersebut. Dan semestinya, SOP yang digariskan Majlis Keselamatan Negara atau MKN dan KPM menjadi tunjang panduan buat warga sekolah. Sebelum memasuki premis, semua individu termasuk guru dan murid-murid akan diperiksa suhu badan di pintu masuk sekolah. Apabila disahkan sihat, murid akan melalui laluan yang telah ditandai dengan anak panah. Guru juga akan memantau pergerakan murid agar penjarakan sosial sentiasa diamalkan. Sekiranya bacaan suhu mencatatkan bacaan melebihi 37.5 darjah Celsius, murid akan diminta berehat sebentar di tempat yang dikhaskan. Setelah itu, bacaan kedua akan diambil. Sekiranya bacaan kali kedua adalah 37.4 dan ke bawah, murid akan dibenar memasuki premis. Di dalam kelas, murid akan duduk di tempat yang telah dikhaskan oleh mereka dengan jarak individu ke individu adalah 1 meter. Murid tidak dibenarkan bertukar kedudukan. Guru sentiasa memantau bagi memastikan penjarakan sosial sentiasa berlaku. Berikut pula merupakan cara-cara yang murid lakukan sekiranya hendak ke tandas. Hanya seorang sahaja dibenarkan keluar pada satu-satu masa dan perlu terlebih dahulu mendapat kebenaran guru. Di tandas, murid hendaklah mengambil nombor giliran sebelum masuk. Setelah selesai urusan, murid hendaklah membasuh tangan terlebih dahulu sebelum segera pulang semula ke kelas. Tempat membasuh tangan disediakan di kebanyakan kawasan laluan guru dan murid. Apabila pulang semula ke kelas, murid hanya dibenarkan masuk melalui pintu yang telah ditandai dengan perkataan masuk serta menyerahkan kembali pas kebenaran kepada guru. Di bilik darjah, guru akan sentiasa memberi input penerangan mengenai langkah-langkah pencegahan wabak COVID-19. Ini termasuklah cara betul memakai pelitup muka dan norma baharu dalam bertegur sapa. Dan yang paling penting, penjarakan sosial berjarak 1 meter sentiasa ditekankan selaras saranan WHO dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Pengoperasian kantin tidak seperti norma lama. Guru-guru dan murid tidak dibenarkan makan di kantin. Maka, pengusaha kantin akan membungkus makanan yang ditempah oleh murid. Tempahan akan diambil oleh guru waktu pertama ketika sesi pengurusan kelas dan seterusnya dihantar melalui kumpulan pesanan ringkas WhatsApp kepada pengusaha kantin. Guru tersebut juga akan membuat pesanan RMT mengikut jumlah murid yang hadir pada hari tersebut. Memandangkan murid-murid tidak dibenarkan makan di kantin, mereka akan menjamah makanan di kelas. Seorang guru akan ditugaskan memantau perjalanan waktu rehat di setiap kelas.
Seperti yang dinyatakan sebentar tadi, tempat basuh tangan disediakan di setiap laluan strategik guru dan murid. Tempat ini dibina oleh para guru bagi memudahkan semua pihak untuk mencuci tangan. Selain tempat basuh tangan, tong sampah juga disediakan di sepanjang lorong hadapan kelas. Kini, tibalah masa untuk proses sanitasi meja yang digunakan ketika makan sebentar tadi. Guru akan menyembur cecair sanitasi manakala murid-murid akan mengelap menggunakan kain yang dibawa sendiri. Proses ini bukan sahaja menghapuskan kuman, malah dapat memastikan sisa makanan tertumpah dapat dibersihkan sebelum sesi pembelajaran disambung. Ini pula merupakan kawasan yang dikhaskan untuk guru membungkus makanan. Terdapat beberapa ketika murid harus berada di luar bilik darjah, maka pihak sekolah telah menguatkuasakan SOP yang ketat. Contohnya, di bilik buku, murid perlulah beratur mengikut jarak sosial yang selamat. Mereka tidak dibenarkan berada di luar bilik darjah melebihi 5 minit. Pihak sekolah tidak menghalang muridnya mendirikan solat fardu maupun solat duha di sekolah. Namun, seperti yang dinyatakan, murid harus mengamalkan penjarakan sosial yang selamat selain membawa sejadah sendiri bagi tujuan solat. Sebelum pulang, murid akan sekali lagi melakukan proses sanitasi pada kerusi dan meja yang dibantu guru waktu akhir. Selain itu, input peringatan mengenai COVID-19 dan kepentingan menjaga kebersihan sekali lagi akan dimaklumkan kepada murid. Waktu pulang sesi pagi di SK Pulau Indah amat menggentingkan. Ini kerana akan berlaku pertembungan kumpulan murid di sesi pagi yang akan pulang dengan murid sesi petang yang akan memulakan sesi persekolahan selepas itu. Maka, setiap guru ditugaskan untuk memantau pergerakan murid agar perjalanan teratur dan tiada pelanggaran SOP. Di prasekolah, terdapat tempat menunggu khas murid sementara menunggu ketibaan para ibu bapa yang akan menjemput anak-anaknya. Di sana juga terdapat pintu khas keluar masuk murid yang tidak bercampur dengan murid tahap 1 dan tahap 2. Oleh itu, ia memudahkan kawalan oleh pembantu pengurusan murid. Pengajaran dan pembelajaran adalah teras utama tugasan di sekolah. Guru akan sedaya upaya menyampaikan ilmu kepada murid. Memandangkan SK Pulau Indah memilih model penggiliran, maka terdapat kelas yang akan bergilir hadir ke sekolah. Atas inisiatif Tuan Guru Besar, Dropbox dibina. Ia adalah pusat sehenti bagi ibu bapa kepada murid yang direhatkan mengambil bahan pembelajaran yang disediakan oleh guru bagi tempoh tertentu. Dropbox ini dibuka pada waktu tertentu sahaja. Ibu bapa dinasihat berbincang dengan guru subjek sebelum hadir mengambil bahan di sana. Selain sesi penerangan berterusan oleh guru, pihak sekolah mempamerkan banting, poster dan risalah-risalah mengenai COVID-19 di sekitar kawasan sekolah. Ia bagi memudahkan para guru, murid dan ibu bapa merujuk bagi tujuan pendidikan mengenai wabak tersebut. Terdapat juga anak panah laluan dan papan tanda bagi memberitahu laluan yang perlu dilalui oleh seluruh warga SK Pulau Indah. Lihatlah betapa kreatifnya para guru menyediakan perkara tersebut dalam pelbagai warna dan saiz bagi menarik minat sesiapa yang melihatnya. Kami rindukan anak-anak murid kami. Itulah luahan setiap guru di SK Pulau Indah bagi menyediakan infrastruktur terbaik buat mereka.
pihak sekolah telah menjalankan kerja naik taraf di seluruh kawasan sekolah. Ia termasuklah blok bilik darjah tahun 3 dan 5. Sejak Januari 2020, murid-murid tersebut telah menumpang bangunan DSRA Pulau Indah sebelum projek naik taraf kelas mereka sepatutnya dijangka siap pada bulan Mei 2020. Perancangan Tuhan semestinya yang terbaik. Disebabkan beberapa kekangan yang tidak dapat dielakkan, maka projek tersebut tidak dapat disiapkan mengikut jadual. Ia diburukkan lagi apabila murid tahun 3 dan 5 menyambung kembali sesi persekolahan di bangunan induk bermula 15 Julai 2020. Atas kekangan tersebut, maka para pentadbir memutuskan agar model penggiliran yang mirip model 2 dipilih bagi sesi pembukaan semula sekolah pasca PKP. SKPI Lestari Gemilang. Hashtag kita mesti menang. Hashtag SKPI menentang COVID-19. Hashtag kita jaga kita. Kita jaga kita. Hashtag kita mesti menang. Hashtag kita mesti menang. Hashtag kita mesti menang. Hashtag kita mesti menang.